محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dapat kita bertemu lagi dalam kelas tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah. Pada minggu lalu kita ambil ayat dan kita berhenti di ayat yang terakhir, iaitu ayat 148. Jadi pada hari ini insya-Allah, hari ini kita akan ambil ayat 148. Sebelumnya kita berhenti 147. Muka surat 23. Muka surat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا
يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Alhamdulillah. Hari ni hujan tu. Sayu aja jemaah kita. Allah musta'an. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Pertama, ayat sebelum ni Allah nak cerita apa? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tidak ada kebenaran selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak. Tidak ada kebenaran melainkan ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sumber yang tepat untuk dirujuk melainkan hanyalah Al-Quran dan hadis yang sahih sahaja. Kalau nak cari kebenaran, dia takkan boleh cari dalam kitab lain. Dia takkan jumpa. Dia kena kembali pada Al-Quran dan hadis. Kerana Al-Quran kalamullah dan Allah berikan jaminan. Allah memeliharanya, Allah menjaganya dari perbuatan-perbuatan keji, yakni penukaran, ubah, suai dan sebagainya. Kemudian Allah SWT sebut, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha." Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dan maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan di mana sahaja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkanmu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Baik. Okey, yang pertama Allah SWT sebut setiap agama dia ada kiblat masing-masing. Naam. Agama Yahudi ataupun Bani Israel kiblatnya Baitul Maqdis. Tetapi Allah palingkan umat Islam ke Baitul Haram, Masjidil Haram, yakni Kaabah Al-Mukarramah. Mekkatul Mukarramah, Kaabah. Kalau orang putih dia kata Blackstone. Saya teringat waktu saya dakwah kepada orang bukan Islam. Mereka menyangka umat Islam ni menyembah batu Kaabah. Ini orang bukan Islam. Mereka tak tahu, tak ada orang duk pergi cerita. Mereka duk menyangka kita duk menyembah batu Kaabah tu, batu hitam tu. Bila kita explain, kita berikan penjelasan, Kaabah tak beri manfaat. Kalau runtuh Kaabah tu tetap kiblat kita situ. Dia tak akan ubah kiblat ke lain. Jadi kita kena clear. Tapi setengah orang dia penin. Kadang-kadang dia pergi kikih batu Kaabah tu balik jual. Yang ni laku kan, batu Kaabah. Saya balik pergi kikih di sana. Bukan takat batu, kain balut Kaabah pun orang balik jual. Tak payah batu, kain saja. Nak habaq kata orang penin. Sedangkan yang kita duk menghala Kaabah tu perintah Tuhan. Seperti mana Allah Subhanahu taala suruh malaikat sujud pada Adam, bukan bermakna sembah Adam. Tetapi itu perintah, maka dilakukan, bukan kerana penyembahan. Kan Allah SWT sebut sujud pada Adam, bukan suruh sembah. Tapi ini satu perintah. Maka samalah, kita sujud pada kiblat kita ke Kaabah bukan bermakna kita sembah Kaabah. Bukan kerana Kaabah ni boleh memberi manfaat atau mudarat, tidak. Yang memberi manfaat mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ni juga Allah Subhanahu wa taala sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Tak payah bagi contoh jauh lah. Kita ambil contoh sembahyang. Sembahyang. Tu imam kata istau. Rapatkan ataupun luruskan saf. Alah tak nak rapat lah jarak kan. Luruskan saf, diri jarak-jarak macam pelik dengar tu. Luruskan saf.
penuhkan saf hadapan. Apa sikap orang Melayu kita? Pertama, dia akan lawan tolak menolak. Hampir dulu. Kadang-kadang sampai tu imam takbir duduk kosong tu lah. Hantu, saya tak tahu kok dah hantu tu. Masya-Allah, sungguh nak pergi penuhkan saf tu. Bukan di masjid kita ni, tak tahu masjid mana lah, tapi bangsa kita. Kan? Cukup payah nak penuhkan saf. Ada orang kosong, terus berlumba-lumba. Maksudnya apa? Lumba-lumba ni, siapa cepat dia dapat, siapa lambat tak dapat lah. Itu maksud berlumba-lumba. Bukan siapa bagi orang kata tak apalah, kita mengalah bagi kat depa dulu. Yang tu tak apa kalau bab makan. Bab makan orang duk patok tu kan. Tak apalah bagi tok wan pergi dulu, kita orang muda. Tak apalah. Tapi masalahnya tam tu kita berlumba, tangan ni kita duk lawan mengalah. Tak boleh terbalik. Yang benar baik ni kita kena berlumba-lumba. Sahabat, sikap dia dalam perlumbaan dalam melakukan amal kebaikan. Disebut satu orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kawan ni sedekah, kami semayang sama, puasa sama, bila mainkan sedekah ni kami kalah sebab dia kaya." Nabi sebut, siapa kata? Sedangkan orang yang mengucap berzikir subhanallah pun sedekah. Orang yang bahkan disebut bersama dengan isteri pun sedekah. Maksudnya apa? Sedekah ni bukan bagi duit saja. Kadang-kadang orang tak faham bab sedekah satu hal juga. Sedekah ni diingat sebagai duit saja. Orang nampak contohnya, kipas ni kotor, dia ambil buka, dia pergi basuh. Basuh dia pasang balik. Itu sedekah tak? Sedekah. Ataupun orang balik dah tengok lampu tak tutup, dia pergi tutup. Ini sedekah tak? Sedekah. Kenapa? Kalau tak tutup, aliran arus elektrik tu sentiasa berjalan. Disebabkan dia tutup, dia dapat jimat duit masjid. Maka ini pun termasuk sedekah. Saya duit pun tak ada Ustaz, saya reti pasang pipe je. Tak ada masalah, pipe masjid bocor, dia pergi pasang free. Pun sedekah juga. Wastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana sahaja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Ini di antara sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifatnya Allah berkuasa atas segala-galanya. Dan di ayat ni juga aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Banyak ayat serupa dengannya. Ataupun di ayat lain aina matakunu yudrikul maut. Di antaranya ayat selalu dengar lah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu pun selalu orang dengar juga. Dan Allah bersama kamu di mana kamu berada. Naam. Allah SWT sifatnya As-Sami' Alim, yang maha mendengar dan maha melihat. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, imma secara zahir wa imma batin. Allah mengetahui segala-galanya. Maka kalaulah kita boleh nampak nak buat satu perkara, nampak CCTV, kita boleh tak buat, maka dengan Tuhan lagi kita kena rasa sedemikian. Kenapa orang boleh tinggal perkara mungkar? Kerana melihat CCTV, sebab dia nampak. Sedangkan Tuhan bukan macam CCTV. Dalam rumah pun dia nampak, dalam gelap pun dia kelih, dia tahu semua. Bukan takat dalam zahir dia, dalam batin kita pun, hati kita duk fikir apa pun Allah tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan daripada mana pun engkau, yakni Muhammad, keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu adalah benar-benar ketentuan Allah. Allah tidak pernah lalai terhadap setiap perkara yang kamu lakukan. Ini kita ulang yang sama. Sebelum ni kita pun dah ambil tentang menghadap wajah kepada Masjidil Haram. Terus kita ambil seterusnya. Kemudian Allah SWT sebut ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Dan daripada mana pun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar tiada lagi sebarang alasan yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja terhadap kamu. Ini iqamatul hujjah, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illa alladhina zalamu. Dalam isu peralihan kiblat, kecuali
alasan-alasan dangkal daripada orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Ini di antara sebab. Satu, taktik, strategi. Sebab tu manusia ni bila melakukan satu perbuatan, kalaulah dia bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib ke atas kita iqamatul hujjah, tegakkan kebenaran. Dan tidaklah Allah hisab melainkan telah datangnya khabar tentang kebenaran. Contoh, saya bagi contoh. Satu orang hidup zaman sekarang dan dia duduk dalam gua, tak pernah keluar, beranak-beranak dalam gua terus. Kemudian dia membesar dalam gua, tak pernah, orang pun tak pernah kelih. Dia ingat dia seorang dalam dunia ni. Rupanya ada orang lain lagi. Punyalah ulu dia duduk ni. Kemudian dia mati, tak kenal Tuhan, tak ada Nabi pun sampai kat dia, tak ada pun orang pergi cerita kat dia, agama pun orang tak sampai pada Nabi pun tak kenal. Dia tak tahu pula tak ada agama, Tuhan pun dia tak kenal. Kira tak tahu apa lah. Kira ulu betul ya. Yang ni termasuk orang yang tidak mendapat iqamatul hujjah. Dia akan diuji di hari akhirat. Tetapi sebaliknya, orang yang mendapat hujjah, telah didirikan kebenaran kepadanya, kita telah berikan peringatan kepada orang, Islam adalah agama yang benar, selain Islam agama tertolak. Ini siapa kata? Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama sisi Allah adalah Islam. Bermakna selain Islam agama tak diterima. Ini keyakinan yang Nabi ajar. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena menghormati agama lain, bukan kerana kita setuju, tetapi kerana ini yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab apa saya tekan bab ni? Kerana ada satu orang, dia kata tak boleh kita kata Islam ni agama yang paling bagus, sebab kita kena hormat agama lain. Kaif tak boleh habang? Allah suruh kita habang. Islam adalah agama yang benar. Maksudnya selain Islam agama tidak benar. Siapa kata ni? Allah kata. Tapi dalam masa yang sama, kita kena hormat mereka, berikan kebebasan beribadat. Tak boleh kita mencela Tuhan mereka, tak boleh kita menghina agama mereka. Kerana apa? Ini perintah Tuhan kita. Sebab tu dalam satu perkara, dalam nak memperjuangkan hak asasi manusia, hak agama orang, tak boleh berlandaskan hawa nafsu, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah baru tepat. Kadang-kadang orang nak mempertahankan hak asasi manusia, kononnya lah dia kata kita kena mempertahankan hak asasi manusia, tapi dalam masa sama dia menzalimi orang lain. Macam sekarang dia kata tak boleh kita habaq kata Islam yang paling benar, sebab kalau kita kata orang lain terasa, kaif nak terasa? Ini ajaran Allah, bukan bermakna kita menghina agama lain, bukan bermakna kita mencela agama lain. Naam, Allah memberitahu kepada kita agama selain Islam ditolak. Agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalil yang saya baca tadi. Tetapi dalam masa yang sama, Allah perintahkan kita tidak boleh menzalimi manusia ataupun orang bukan Islam, non Muslim, yang duduk bersama dengan orang Islam, memberikan hak kebebasan kepadanya. Lakum dinukum waliyadin, agama kamu bagi kamu, agamaku bagiku. Maksudnya jangan masuk campur. Tapi dalam masa yang sama, Allah suruh kita dakwah, pergi cerita dekat orang, pergi cerita yang sebenar Islam ni lagu mana. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Li alla yakuna alaikum hujjatan illa alladzina zalamu, supaya tidak ada hujjah bagi mereka nak bantah kita. Sama juga kelas kita malam ni, tuan-tuan. Kelas kita ni, satu hari kita semua akan menghadap Tuhan. Dan saya bersaksi, saya telah bagi tahu apa yang saya tahu. Dan tuan-tuan pun kena bersaksi juga, saya telah mendengar apa yang dikhabarkan. Maksudnya tidak ada alasan bagi kita semua tak tahu. Nak alasan, oh saya tak tahu pun, tidak. Kita telah mendengar dengan jelas perkataan Tuhan, firman Tuhan, perkataan Nabi, sabda Nabi. Kita dengar dengan clear, jelas. Maka tidak ada hujah untuk kita memalingkan wajah kita. Fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Siapa dia ni? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab dalam unsur ibadah. Al-khasyah ibadah. Fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kamu takut kepada selain Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada orang yang memerangi Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut pada musuh-musuh Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksud yang sangat jelas. Maksudnya tidak ada perasaan
takut melainkan kita letak hanyalah kepada Allah Subhanahu taala. Apa pun perasaan. Sebab itu ulama buat satu kajian. Adakah orang yang takut kepada makhluk halus? Hantu ya. Takut hantu. Adakah berdosa? Ulama bahas. Kerana takut pada hantu ni termasuk takut pada selain Allah Subhanahu taala. Ulama buat kajian juga. Adakah orang takut bini pun dosa juga? Panjang cerita ni. Dia takut ni khauf, khasyah, dia ada 3. Yang pertama, khauf tabi'i, takut tabi'i. Takut tabi'i ni apa dia? Takut kucing, takut harimau, takut api. Yang ni tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah. Takut bini, tak ada masalah ni. Tapi semua orang tak mengaku takut bini ya. Allah musta'an. Jadi yang ni apa dia? Khauf tabi'i. Tetapi khauf tabi'i ini juga boleh menjadi haram kalau ia menjadi sebab menghalang kita dari melakukan ibadat. Contoh, takut dekat tokek. Tak ada masalah takut tokek ni sebab tokek cengeng, tak apa lah. Tapi sampai nak pergi sembahyang tak boleh. Takut kena marah. Yang ni bahaya. Yang ni kembali dalilnya, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut dekat mereka, takut kepada aku. Ini dia kembali pada ayat ni. Kenapa? Ketakutan ini walaupun asalnya tabi'i, tetapi sebabkan menghalang daripada melakukan kebaikan, dia patah balik pada ayat ni, fala takhshawhum wakhshawni. Isteri takut suami. Dia sebut takut bini ya, lagi saya kena. Isteri takut suami sampai tak boleh pergi sembahyang. Yang ni bahaya. Yang ni bahaya. Kerana tidak ada ketakutan, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf ibadah. Takut yang ada unsur tunduk, patuh, taat, setia. Yang ni hanyalah milik Allah mutlak. Tak boleh kita paling kepada orang lain. Perasaan takut yang ada unsur ibadat. Perasaan takut yang ada unsur tunduk, patuh, setia, taat. Yang ni kalau paling selain Allah, syirik. Maksudnya hanya milik Allah saja bab takut, tunduk, setia ni. Sebab takut ni banyak jenis. Ada takut biasa saja, depan takut, belakang tak takut. Tapi ada takut yang jenis takut sampai merendahkan diri, sampai kita mengagungkan dia, sampai kita memuji dia, sampai kita setia dengan dia. Takut dekat hantu sampai kita kena pergi bagi makanan, tak bagi makan dia tokok kita. Contohlah kan. Walaupun tak ada lah keluar surat khabar, Ahmad mati dicekik pun tengok, tak ada lagi lah setakat lah kan. Cuma kadang-kadang takut yang dimaksudkan takut inilah kalau selain Allah dia jadi syirik. Yang ketiga, khauf sir. Takut benda yang tersembunyi. Maksudnya takut pada perkara yang tak nampak. Ni hantu, jin, kat kubur lagi hantu, jom jenazah jenguai tangan tarik. Cerita, orang cerita. Allah musta'an. Benda tu wujud, jin tu wujud. Tapi bila main dengan ruh-ruh ni, saya nak macam setengah kegolongan. Depa lah ni, depa ada satu trend. Konten, buat video nak bagi viral, depa buat program ataupun konten. Apa nama program tu, cari hantu tu, paranormal apa, habis kurang dia tu lah, duk cari hantu tu. Dia kata ni kita main rumah ni, kawan ni dibunuh. Apa kaitan kawan tu dibunuhnya? Satu kes cari hantu ni, cari hantu pun Allah tak bagi. Allah kata jangan cari musuh. Pasal apa nak cari musuh? Tetapi kalau bertemu hadap, jangan berunduk. Tapi cari, Allah larang. Tak boleh cari musuh. Ni dia pergi cari hantu buat apa? Ada kerja lain, cari kerja boleh. Cari hantu. Kemudian keyakinan, sebab tu saya sebut dalam kuliah-kuliah sebelum. Mungkin tuan-tuan tak ingat, saya ulang balik. Orang yang mati ada dua saja. Dia tak ada yang ketiga, dua. Yang pertama, orang mati dalam keadaan kebaikan. Bila mati dalam keadaan kebaikan, dia dihamparkan kenikmatan dalam kubur, di alam barzakh, diperlihatkan syurga untuknya, dilapangkan kubur untuknya, dia dihamparkan permaidani daripada syurga. Tuan-tuan, agak-agak kalaulah kita tergolong di kalangan orang beriman, insya-Allah, agak-agak kita nak keluar makan nasi kandar tak? Tobat lahum tak keluar sebab dia nampak syurga tu. Nabi sebut apa? Apa yang mereka minta? Mereka orang beriman ni kata, ya Allah, segerakan kiamat. Sebab tak sabar-sabar nak masuk syurga.
Tetapi golongan yang kedua, orang yang zalim, munafik, kafir, ini golongan mati Allah sempitkan kuburnya. Kemudian Allah bukakan tempat neraka untuknya. Didatangkan angin yang panas. Disebat macam mati. Apa yang dia kata, ya Allah perlambatkan hari kiamat. Kenapa? Takut dengan azab neraka. Agak-agak tuan-tuan lah, dia dan hari keluar tak main kacau kita. Tak dan nak keluar lah. Kena cekuk. Jadi waktu bila roh jahat main keluar ni? Tak ada istilah roh jahat, roh baik keluar ni. Satu hal juga, ada orang duk pergi kata orang salih ni bal ahya. Nanti kita akan sampai ayat tu, nanti kita akan syarah. Orang yang mati salih ni dia tak mati, dia hidup si Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Janganlah hampa kata orang yang mati di jalan Allah ini mati, tetapi sebenarnya mereka hidup si Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata disebabkan ayat ini tuan-tuan, orang yang mati orang soleh ni dia hidup. Bila dia hidup ni dia boleh jalan-jalan, dia main kolam polis, dia pergi kangak, dia pergi ustaz, jalan lah ronda. Dia kata dulu di dunia dia sibuk, lah ni waktu dia mati dia orang soleh, dia tak ada tanggungjawab, dia boleh jalan-jalan cari makan. Sebab tu orang Melayu kita malam Jumaat tak tutup tudung saji. Sebab dia kata orang lama nak main makan. Sebab ada orang lama nak main makan. Ini satu benda yang meraut. Jelas disebut dalam satu hadis. Ketika di hari kiamat, Nabi duduk di telaga kan. Duduk di telaga, Nabi panggil umat dia main minum. Ada satu kelompok yang dihalang oleh para malaikat. Nabi kata, ni umatku. Apa malaikat jawab? Sesungguhnya hang tak tahu apa yang mereka buat selepas hang meninggal. Di ayat malaikat ni pun kita faham dah. Maksudnya selepas Nabi wafat, Nabi tak tahu apa yang telah berlaku. Itu Nabi lah. Tak tahu kalau ada orang soleh daripada Nabi lagi, tak tahu lah. Nabi yang paling soleh kita tahu kita kan. Itu pun tidak mengetahui apa yang berlaku selepas Nabi wafat. Ini satu benda yang perlu kita perhati balik dalam bab takut ni. Sebab takut ni bukan budak-budak saja. Kadang-kadang Tok Wan pun takut, payah je. Tok Wan bagi rasan cucu, main teman Tok Wan tidur takut kebah. Padahal bukan takut kebah. Takut orang kacau. Tak ada lah. Ini benda berlaku, subhanallah. Tapi benda ni kita kena clear lah. Satu cerita, saya cerita di Yaman. Budak-budak Arab main selepas waktu pas main maghrib nak tunggu asyak tu, mereka main aciligan. Cuma mereka tak panggil aciligan, mereka je nama game mereka lah. Mereka main kejar-mengejar lah. Akhirnya mereka main tu lari-lari pi lari mai, mereka masuk ke kawasan kubur. Waktu tu kami di Sana'a, kami tahan dia. Tanya, tak takut lagi suruh tangan dia. Takut apa tak? Depa mati dah. Oi. Budak boleh kata kat kita lagu tu. Kita mah kalau lalu kubur Cina ke kubur India ke dia kata kubur ni lah. Takut apa kubur. Ini benda yang perlu kita ubah. Kerana takut hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita serah pada selain Allah, ini bahaya. Katanya ulama, kalaulah khauf yang ketiga tadi, takutnya sir, ini boleh menjadi syirik akbar, maka ia menjadi syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Ini bahaya ni. Syirik ni kalau tak bertaubat, Allah SWT tidak akan ampun dosanya, melainkan dia bertaubat. Wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Maka janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepada aku, dan demikian juga hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kamu dan agar kamu mendapat hidayah petunjuk. Okey. Wali utimma ni'mati. Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan nikmat. Ini satu pembahasan yang menarik juga. Allah SWT sebut dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah. Kita semua hafal dan selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Di sini pun sama juga, wali utimma ni'mati. Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat di sini nikmat apa? Islam. Dalilnya dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati.
Hari ini telah sempurna agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan nikmatku kepada kamu. Apa ini? Islam. Sebab tu di antara tafsir siratal ladzina an'amta alaihim, mereka ni siapa dia? Mereka ni minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Karena mereka beragama Islam. Mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam satu nikmat. Sebab tu Islam kita tak sama dengan Islamnya para sahabat. Sebab para sahabat Islam mereka tempuh perjuangan. Islam kita Islam warisan. Bila Islam warisan ni kadang-kadang lekat di IC, kadang-kadang hanya di nama, kadang-kadang jadi betul Islam. Ini pun sebab Islam mewaris. Bukan beza agama tu, beza nikmat tu. Macam saya bagi contoh lah. Kita ada duit, kita kumpul banyak-banyak duit, kita belilah kereta kancil sebiji. Belilah kereta kancil dengan duit kita cari. Kemudian ada orang mes dekah kereta Mercedes. Di antara Mercedes dengan kancil tu mana orang paling sayang? Kancil tu. Sebab kancil tu duit kita. Mercedes tu orang bagi. Sebab tu orang hak mualaf masuk Islam, kita duk pelikih depa. Jangan pelikih, kadang-kadang alim pada kita. Subhanallah, banyak. Saya ambil contoh, kita antara di Malaysia ni. Hussein Yi, siapa tak kenal? Firdaus Wong, siapa tak kenal? Ini semua ni ulama-ulama belakang ni, orang yang mengaji. Satu orang kawan saya, orang Britain, di Yaman. Datang ke Yaman, tak hafal Quran. Dia baru masuk Islam. Kemudian dia belajar baca Quran. Kemudian 8 tahun kemudian dia habis hafal 30 juzuk. Umur dia start hafal 32. Start hafal Quran, umur 32. Umur 40 baru habis Al-Quran. Tu orang baru masuk Islam. Kerana apa? Islam mereka tempuh dengan perjuangan. Islam kita hanyalah warisan. Bila sebut warisan ni, lagu tu lah. Kadang-kadang tak rasa bangga dengan Islam. Bila pergi negara lain, malu nak habaq kata Islam. Bila pergi negara orang kafir, tak mau pakai Islam, malu. Sebab mereka semua pakai moden, takkan kita nak pakai macam Islam bersongkok, malu lah. Tak boleh malu, kerana ini agama yang paling mulia. Berbanggalah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rasa malu dengan agama Allah? Sepatutnya mereka malu kerana mereka tidak berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang perlu kita faham dengan baik. Kemudian Allah SWT sebut wala'allakum tahtadun, dan supaya kamu semua mendapat hidayah. Banyak dalam ayat Quran Allah SWT sebut hidayah, al-huda, hadi, tahtadun. Banyak sekali dalam Quran Allah SWT sebut mengenai tentang hidayah. Bila sebut tentang hidayah, tuan-tuan fikir baik-baik. Hidayah ini dia ada dua. Saya sebut dulu hidayah yang pertama, hidayah irsyad wal bayan, penyampaian. Yang saya buat sekarang ni memberi penjelasan. Ini apa dia? Hidayah irsyad wal bayan. Tetapi yang disebut dalam Quran iaitu hidayah taufiq, yang mana ia milik Tuhan mutlak. Allah yang nak bagi. Kalau Allah bagi dapat, kalau Allah tak bagi tak dapat. Sebab itu yang kita nak minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yakni apa? Hidayah apa ni? Hidayah taufiq. Kita minta Allah berikan hidayah taufiq. Ada orang tanya, ustaz, kami dah Islam, pasal apa kami kena minta hidayah lagi? Boleh tanya lagu tu pelik. Nabi yang confirm syurga pun, Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun minta hidayah. Kerana hidayah ni dia bukan agama saja, tindakan kita pun hidayah juga. Tengok-tengok nak pilih mana satu, A ke B. Dengan hidayah yang taufiq, kita pilih yang pilihan yang baik. Itu pun hidayah juga. Apa pun kembali kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni kena sentiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta baik-baik. Minta dengan penuh ketaatan, penuh dengan perasaan takut. Macam satu doa yang diajarkan Nabi. Banyak sekali doa yang Nabi ajar. Dan doa yang paling saya sukalah, saya pernah kongsi dekat tuan-tuan, bagaimana rendahnya diri para sahabat dan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan kita penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Sahabat Nabi radhiyallahu an, doa ni saya selalu di kuliah-kuliah mana saya selalu sebut, sebab saya suka dengan doa ni. Menarik tentang mana? Tentang makna dan kandungan dia tu sangat indah dan sangat rendah diri.
Apa dia doa dia? Nabi bagi tahu dekat Abu Bakar, baca ketika sujud. Baca ketika sujud. Doa ni terdapat dalam hadis Bulughul Maram, hadis yang sahih. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik irhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku melakukan kezaliman kepada diriku, kezaliman yang sangat banyak. Tak ada yang boleh ampun dosaku kecuali Engkau. Maka ampunlah dosaku dengan keampunan yang Engkau miliki. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nabi yang confirm syurga, Nabi ajar kepada sahabat yang confirm syurga, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tak boleh khilaf tentang Abu Bakar As-Siddiq ni. Abu Bakar As-Siddiq confirm syurga. Tak boleh kita kata khilaf. Ada yang kata neraka. Tak boleh. Yang ni confirm. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Seperti mana hadis 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana doa mereka kepada Tuhan? Rendahnya dirinya. Ya Allah, aku buat zalim kat diriku kezaliman yang sangat banyak. Tu kira habis dah tu. Kira mengaku. Walaupun tak tahu dia buat tak buat, tapi dia mengaku. Ini termasuk bagaimana tandanya orang yang mendapat hidayah. Sebab tu di antara hidayah yang paling besar iaitu hidayah Islam. Hidayah yang paling besar hidayahnya sunnah. Orang yang dapat berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, satu hidayah. Satu hidayah. Tak semua orang faham sunnah dengan baik. Kadang-kadang orang keliru dengan sunnah. Hanya sekadar nama dijajah sebagai sunnah, mereka anggap itu sunnah. Sedangkan sunnah dia bukan letak di nama. Sunnah letak di hakikatnya. Kalau yang dibawa itu sunnah, sunnah. Tapi kalau namanya sunnah tapi yang bawa itu bid'ah, tetap bid'ah. Dia tak jadi sunnah. Tetapi tak semua orang faham. Maka kita kena kesian dekat mereka. Dan kita kena bersyukur dekat kita. Sebab kita faham Al-Quran dan sunnah Nabi dengan baik. Kita faham Islam yang dibawa oleh Nabi, Islam yang baik. Ini satu kenikmatan. Dan kita kena bersyukur. Ingat, kalau kita tak bersyukur, Allah tarik balik nikmat tersebut. Berlaku tuan-tuan, secara nyata ataupun tidak nyata. Contoh, saya bagi contoh. Ada orang dilahirkan Islam. Kemudian dia bila besar, pertengahan remaja dia murtad. Dia keluar daripada Islam kerana masalah-masalah peribadi, stres dan sebagainya, dia keluar daripada Islam. Allah tarik nikmat yang paling besar sekali. Bukan nikmat apa-apa noh, bukan miskin, bukan kesihatan. Allah tarik nikmat syurga. Kerana dengan Islam pintu masuk dia. Tanpa Islam tak ada orang boleh masuk syurga. Maka Allah tarik nikmat Islam tu. Satu video ya, ditunjuk orang terkenal di Indonesia. Bukan kita nak habaq Indonesia, tak bagus. Cuma nak habaq kata ada dia buat video tu, beberapa orang Indonesia yang terkenal, macam sebut artis lah, yang asalnya Islam akhirnya keluar pada Islam. Bukan seorang dua, puluhan orang. Tu kita sebut negara jiran lah. Negara kita pun lebih kurang ya. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Orang keluar dari Islam siap tubuh Kristian Melayu, tubuh grup Kristian Melayu. Ada? Bukan tak ada. Ini satu nikmat yang Allah tarik. Sebab tu kita kena bersyukur dengan hidayah. Hidayah Islam, hidayah yang sunnah. Ada orang mula-mula pertahankan sunnah, hebat, memperjuangkan sunnah, membenteras bid'ah. Akhirnya kerana masalah peribadi keluar daripada sunnah, menentang balik sunnah. Pun ada juga. Bukan orang biasa-biasa, orang mengaji dan dia faham. Tapi kerana apa? Kerana keinginan hawa nafsu, maka dia terjebak dengan perkara sedemikian. Na'udzubillah. Sebab itu saya selalu sebut, penghujung hayat kita tak ada siapa yang tahu melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita boleh duduk di masjid, kita dengar kuliah, dengar perkataan Tuhan, mengaji kitabullah. Tapi belum tentu kita akhir hidup kita dalam keadaan sedemikian. Belum tentu. Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Kemungkinan mati dalam keadaan kufur pun ada, kemungkinan mati dalam keadaan Islam pun ada. Ini diri kita, bukan nak pinak kita. Kita dulu pun tak ada jaminan. Maka sebab itulah Allah SWT suruh kita senantiasa minta hidayah, minta taufik, minta petunjuk. Kerana kalau kita tak minta, memang tak boleh apalah. Sebab tu kita kena minta hidayah. Wala'allakum tahtadun, dan supaya kamu semua mendapat hidayah. Ayat yang terakhir, ayat
yang kedua terakhir tak habis. Baik. Tuan-tuan dengar terakhir ni, oh clear. Tak habis dah. Baik. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, sunnah, yakni sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Allah utus kepada Fir'aun Musa, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila Fir'aun rasula fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah utus kepada Fir'aun rasul untuk apa? Diberikan keterangan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak Firaun untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Firaun menolak, bahkan memerangi rasul. Maka Allah mengambilkan adab, Allah berikan kepada dia adab yang sangat berat. Fa akhadnahu akhdan wabila. Sama ni. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Aku utus seorang rasul di kalangan kamu. Maksud di kalangan manusia. Allah tak utus rasul di kalangan jin. Allah utus rasul di kalangan manusia. Orang siapa kita juga ada rambut, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada nafsu, ada keinginan, sakit, seronok, macam manusia, bukan macam ni, manusia biasa. Macam kita juga. Di kalangan kamu, dan membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mengajarkan kepada kamu hikmah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalaulah kita diberikan kitab dan sunnah, diberikan Al-Quran dan hadis, kita menolak sunnah Nabi, menolak agama Allah, ini perbuatan orang yang hina ataupun orang yang zalim. Naam. Kita diberikan Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan, kita ada Quran dan kita beli Quran sampai 10-20 Quran, letak di rumah. Kadang-kadang gantung bagi nampak comel sikit sebab ayat gantung dekat pintu masuk tu kan. Pintu masuk tu nampak ayat Quran. Comel. Tak ada masalah kita gantung. Tetapi subhanallah, kalau gantung saja, kalau beli saja tapi tak pernah baca, tak pernah belajar, cuba faham apa yang disampaikan, tak pernah cuba untuk mengamalkannya, maka dia tak dapat manfaat apa langsung. Walaupun dia ada gudang Al-Quran. Tapi kalau dia tak ada Quran, tapi dia selalu duk pinjam Quran orang duk baca, dia boleh manfaat. Dan Allah turunkan Nabi sebagai ikutan kita, sebagai guru kita. Sebab tu kadang-kadang ada satu manusia ni, dia seolah-olah dia lebih pandai pada Nabi, dia lebih bijak daripada Nabi. Nak tafsir Quran, tafsir ikut suka dia, sedangkan Nabi tak pernah tafsir sedemikian pun. Seperti mana orang tafsir qul huwallahu ahad, kita duk faham, katakan Allah itu Esa. Tiba mana tu ustaz mana tak tahu, dia habang kata katakan Muhammad dan Allah itu Esa, yakni Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Pening kita mengaji lagu mana tak tahu. Orang kampung pun tahu lah, ngarut, takkan Muhammad tu Allah. Sebab tu tafsir ikut suka ni payah je. Pakai Al-Quran juga pakai apa kita. Tapi pasal apa berlakunya perpecahan Islam? Kelompok-kelompok dalam Islam, mereka berlandaskan Al-Quran. Naam, mereka membaca kitab Allah. Ya. Tetapi kenapa berlaku perbezaan kefahaman, beza kelompok, bezanya pemikiran? Kerana mereka memahami ayat Allah SWT sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Saya bagi contoh. Golongan Al-Qaeda, naam, mereka memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Tetapi mereka memahami sunnah Nabi sesuai dengan keinginan mereka. Golongan Syiah, mereka sayang dekat Nabi, tapi sayang tak cukup modal. Sebab apa? Ikut kepala sendiri, akhirnya jadi golongan yang sesat. Ini golongan Syiah. Tanya mereka pasal apa hang tibai diri hang? Pasal apa hang cederakan diri kamu? Kerana kami ni menyesal atas kematiannya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat bagus tak bagus? Bagus tak bagus? Kesian dekat cucu Nabi, bagus tak bagus? Bagus ya. Sebab tu kalau orang kata benda bagus ni kalau kira kan. Benda bagus pun masalah ustaz. Dia tak kira benda bagus. Bagus hak dalam agama dia tak boleh kira benda bagus. Dia kena kira Allah kata bagus, baguslah. Kalau Allah tak kata, tak bagus benda tu. Tapi kalau benda dunia, tak ada masalah. Kawan tu kata bagus, kawan ni kata bagus, tak ada masalah. Ada orang kata nak tanam bendang, nak tabung padi kena waktu kering. Ada orang kata waktu tengah hayat takut pun boleh tabung.
tak ada masalah. Yang tu dunia, semua ada bidang masing-masing. Tapi bila mai pasal tentang agama ni, tak boleh pandai-pandai duk abang kata yang ni bagus, yang nu bagus. Tak boleh. Yang boleh abang bagus ni Nabi saja. Kalau kita pun diwakil Nabi duk abang ni bagus, ni bahaya. Ini amalan bagus. Nak mengelak kecederaan, mandi sekian, mandi buang sial. Nak buat rumah bagi bahagia, pacak tiang seri. Macam-macam lah. Nak buat rumah, ukok tanah dulu takut kena orat. Nak buat bumbung bagi sama dengan orang kampung, jangan bagi serong. Sagi berkelai satu orang kampung. Macam-macam lah. Panjang tu kalau ikut adat tu bersepah lah. Tapi ini bukan yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu bila sebut tentang Allah utuskan Rasul mengajarkan kita kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, iaitu dan sunnah beliau. Sebab tu kita bukan hanya sekadar slogan Ahli Sunnati wal Jamaah. Tuan-tuan pakat tengok jam ni masuk waktu lah. Tak ya. Okey. Lagi bunyi hebat lah. Minggu lepas lah jawab lah. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan. Tuan-tuan kena jawab. Majlis Fatwa Masjid Negeri Arab. Kalaulah satu orang dia tubuhkan kumpulan, nama dia Hizbullah, kelompok Allah SWT, nama yang baik, pertubuhan, nama pun cantik. Tetapi yang dibawa itu adalah benda yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Adakah itu kelompok yang benar atau salah? Salah. Orang yang kedua, dia tubuhkan kumpulan Ahli Sunnati wal Jamaah, tetapi yang dibawa itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adakah cukup dengan nama ataupun tidak? Tak cukup. Bukan hanya nama saja. Tetapi ke golongan yang ketiga, dia tak tubuh apa-apa pertubuhan pun. Dia hanya mengajak manusia kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang benar atau salah? Itu benar. Maka orang kita ni kadang-kadang kena tipu. Yaman, tuan-tuan, di Yaman, orang Yaman, orang Badui duk perang sekarang ni, mereka kena tipu dengan Syiah. Sebab mereka tubuhkan parti nama Ansarullah. Parti Ansarullah ni memerangi pihak kerajaan. Bila kerajaan tembak Ansarullah, masuk surat khabar, 5 tentera Ansarullah dibunuh. Orang kampung baca-baca, 5 tentera golongan Allah dibunuh. Agak-agak orang kampung marah. Marah ha? Mereka bunuh kelompok Allah ni. Ini psikologi. Mereka main dengan gelaran, title. Saya bagi contoh lain. Satu orang, dia presiden kumpulan Ahlussunnati wal Jamaah. Dia buat silap. Manusia buat silap biasalah. Dia buat silap. Dan orang hentam dia. Dan dia kata, masuk berita, satu orang ustaz menghentam presiden Ahlussunnati wal Jamaah. Agak-agak keliru dah masyarakat. Ini yang berlaku zaman sekarang. Habis modal pakai gelaran, title. Ini yang perlu kita faham baik-baik. Kerana takat nama saja baik belum tentu baik. Nama tu tak mewakili segala-galanya. Hakikat itu mewakili segala-galanya. Ayat yang terakhir kita sambung selepas azan. Kita beri azan dulu.
Bismillah. Allah Subhanahu wa taala sebut wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Rasul telah mengajar kepada kita Al-Quran dan sunnah beliau, iaitu hikmah, dan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia telah mengajar kepada kamu yang mana yang belum kamu tahu. Kemudian Allah SWT sebut ayat seterusnya, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, nescaya akan aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur ataupun ingkar kepada aku. Baik. Ayat ni sebagai penutup bagi kita. Tuan-tuan perhati, susunan Tuhan ataupun Allah susun ayat cukup indah. Pertama, Allah datangkan satu kenikmatan. Allah bagi tahu, aku dah bagi ke hampa Rasul, aku dah hantar seorang Nabi mai ajak ke hampa Al-Quran, ajak sunnah, dan hampa kenalah ingat kat aku, dan aku akan ingat kat hampa balik. Dan bersyukur, jangan hampa kufur. Comel tak? Sambung tak? Sambung. Cantik ayat ni. Nak bagi tahu apa? Kita Allah berikan Al-Quran dan Allah berikan sunnah, tinggal kita pergi mencari dan mengaji. Dan kita bila duduk dalam majlis-majlis demikian, kita tak sebut majlis tarian, tak. Majlis kita ni kita sebut majlis az-zikr, majlis zikr, mengingati Allah Subhanahu taala. Kita habis masa 24 jam, 8 jam kita lena, 8 jam kita kerja, 16 jam dah kita buang. Kemudian kita makan saja, kelak jalan saja, tu berapa jam dah. Kita hanya ambil sejam lebih saja, tak sampai sejam pun, 50 minit. Katalah 50 minit, sejam lah kita kata, untuk mendengar perkataan Tuhan. Itu pun ada orang mengeluh sejam. Dia kata lama Ustaz, sejam. Sedangkan hidup 24 jam, hari-hari kita boleh lena, kita boleh buat kerja 8 jam, 16 jam kita boleh buat benda yang kita nak. Kita nak korbankan masa sejam untuk dengar sungguh-sungguh. Itu pun belum tentu semua orang boleh buat. Sungguh kan? Kadang-kadang ada semua, Ustaz, lama Ustaz mengajar kan? Nanti baik. Kami nak balik buat ajar ni. Betul lah tu. Kita orang lain pun ada kerja juga. Tapi subhanallah, tak sejam kita kenalah bagi masa dekat. Bukan untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri. Allah musta'an. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukur. Bersyukur ni tuan-tuan bukan hanya ucapkan Alhamdulillah. Bersyukur ni yang pertama di hati, mengenang nikmat-nikmat. Tahu nikmat-nikmat Allah bagi ni di hati kita, meyakini sepenuhnya. Allah berikan kesihatan, Allah berikan kelapangan. Tuan-tuan, kita boleh pergi makan dengan aman. Kita boleh mengaji dengan aman. Nak pilih guru pun senang. Guru ni laju, tak mau. Nak guru slow, pergi cari guru slow. Guru slow, tak mau. Nak guru yang cengeng sikit, ada guru cengeng. Tak mau cengeng. Memang tak payah mengaji, sudah. Mana ada guru sabar boleh. Dia ada sabar. Dia mesti ada sabar kurang kan. Cuma nak abang kata nak mengaji pun boleh, tak ada masalah. Tapi ada satu tempat mengaji pun haram, nak pergi kedai makan pun haram. Pasal apa? Nak pergi korban nyawa, kedai makan pun tutup. Nak mengaji tak boleh, masjid kena tembok. Nak mengaji apa? Maka waktu tu kalau pergi duduk taruh kepala haram lah, seperti bunuh diri. Tak boleh. Maka waktu tu orang kena perang dan sebagainya. Kita negara yang aman. Ambil peluang. Katanya para ulama. Satu ulama di Yaman, dia kata apa kat kami? Dia kata apa? Menuntutlah ilmu sebelum datang waktu yang diharamkan untuk kamu menuntut ilmu. Mula-mula pelik tu, gena. Tapi bila kita fikir-fikir betul juga. Bila perang, sekolah kena tutup. Sungguh. Tak payah perang lah. Mai Covid jadi. Orang suruh tutup masjid, dia habang kata suruh buka. Bila orang buka masjid, dia tak mai pun. Ini berlaku. Waktu tutup masjid, kalau main-main masjid, haram. Haram. Kenapa? Menyebabkan dirinya dalam keadaan mudarat. Tak boleh. Tapi waktu lah ni orang semua masjid, aman lah. Tapi belum tentu semua orang boleh main. Sebab tu Allah uji ni macam-macam cara. Yang paling bahaya sekali, ujian iman. Ini yang paling dahsyat sekali. Paling bahaya ni. Sungguh tuan. Katanya orang Arab di Yaman, saya katalah saya penutup. Tuan-tuan kata Ustaz ni lah kali kedua ni. Last. Orang Yaman kata apa? Dia kata
Ya Lutfi dia kata dekat kami, negara kami memang kami tak aman. Tetapi iman kami aman. Betul juga. Negara depa mana ada disko, mana ada perempuan tutup aurat, tina jadi laki, laki jadi tina, tak ada. Kalau ada bunuh tu. Bukan kuranglah kerajaan ambil tindakan tu. Ambil tindakan yang berat. Memang baguslah, iman pun selamat, tapi keamanan luar ni tak selamatlah. Apa? Mati. Tapi dia kata dekat negara lain depa aman, tapi hati dan iman mereka tidak aman. Betul juga. Kadang-kadang tengok benda maksiat tak rasa apa di hati. Sebab apa? Hati dah mati ya. Sedangkan paling lemah-lemah iman bila cegah-cegah dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Tapi bila tengok perempuan tak pakai tudung tak rasa apa. Bahkan tengok lagi dah. Yang ni bukan lemah dah ni. Piok dah hati tu. Itu bahaya. Allah datangkan orang ramai di masjid. Allah datangkan musibah Covid. Tutup masjid beberapa tempoh. Kemudian Allah buka balik. Orang mula mai pula. Tutup semula. Allah buka semula. Yang hatinya ikhlas senantiasa datang. Yang hatinya tidak ikhlas akan mulanya berkurang. Ini ujian iman. Yang ni bukan ujian biasa-biasa. Jadi kita mintalah kepada Allah supaya kita tergolong dengan orang-orang yang bersyukur. Karena kalau tak bersyukur, Allah SWT tarik balik nikmat tersebut, maka kita tergolong dengan golongan yang orang yang rugi. Seperti mana kerajaan Sabak, yang mana mereka dulu sebelum ini kerajaan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan empangan yang luas, tanam-tanaman, subur dan sebagainya. Tetapi kerana kufur, tak bersyukur pada Allah, sekarang tuan-tuan kalau pergi bekas tanah kerajaan Sabak, tak ada apa-apa melainkan hanya padang pasir dan rumput yang berduri. Jadi kita cukup setakat ni. Dia pun bunyi dah tek-tek tu. Dia suruh kita berhenti. Jadi insya-Allah saya akhirkan majlis kita pada malam ni. Yang kurang tu dari saya, yang baik itu daripada Allah. Pada hakikatnya dua-dua daripada Allah SWT. Saya akhirkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih faras. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.